Okey, terima kasih Danisha. Kita akan sambung. Okey, saya harap dengan tajuk yang sebelum ni iaitu pasal lakaran graf semua tu awak tak ada masalah. Jadi kita akan tengok yang seterusnya hari ini, ni dia. Okey, basic identity, identiti asas. Okey, nampak tak saya share? Nampak? Okey Jadi dekat sini basic identity ni iaitu kita akan proof, kita buktikan dia sebelah kiri ni kita akan bawa dia jadi sebelah kanan. Dan sebaliknya tak ada masalah. Boleh. Mana-mana pun boleh. Dari kiri pergi kanan ke, dari kanan pergi kiri ke, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okey, jadi dekat sini, okey, tips dia, okey, biasanya kita akan ubah dia kepada sin atau cos. Kecuali soalan sebelah kanan dia memang nak yang B tu kanan dia memang nak jadikan tangent. Jadi kita akan ubah dia untuk menjadi tangent. Itu antara tips dia. Dia ada beberapa langkah lah yang perlu kita ikut untuk pembuktian. Okey, nanti saya sharekan saya punya yang dekat YouTube, saya buat ringkasan pasal tajuk ini. Jadi yang ini alhamdulillah tahun lepas budak saya mula-mula memang jam. Pembuktian je dia tinggal. Sebab pembuktian ni sebenarnya markah tak banyak. Okey, markah dia 2. 2, 3, 2, 3 tu pun sebenarnya banyak juga. Sebab pembuktian ni biasanya dia akan dikeluarkan sebelum kamu kena lakarkan graf. Tapi sebenarnya kalau tak boleh buat pembuktian ni, you still boleh lakarkan graf. Jadi sebab tu tahun yang lepas tu saya dah kata dah, lakaran graf mesti kamu kuasai dengan baik. Okey, jadi dekat sini mula-mula kita akan tengok macam ni. Kita nampak dia ada cos, okey. Sebelah kiri kita ada cos, sebelah kanan kita, okey, sebelah kiri kita ada cos dan sin. Manakala sebelah kanan dia cuma ada sin. Ini bererti kita kena ubah untuk jadi sin. Tapi kalau contohlah kamu kata sin tu kamu nak ubah cos boleh juga. Tapi cara dia akan jadi lebih panjang. Jadi pembuktian ni, kadang-kadang ada orang buat 2 step dah dapat bukti. Ada orang panjang berjela baru dapat. Jadi ikutlah mana-mana semuanya betul je, tak ada masalah. Tinggal cepat dengan lambatnya kamu dapat buktikan. Okey. So kat sini contoh saya akan tunjuk dua-dua cara. Yang pertama contoh pelajar ni dia nampak dia duk hafal benda ni. Dia duk hafal formula sin plus cos. Okey, sin cos 2 plus cos 2 ialah 1. So dia kata dia nampak dekat sini ada sin. Ni contohlah contoh. So dia pun ubah sin. Dia ubah sin so dia dapat cos 2 theta tolak sin cos 2. Sin cos 2 adalah 1 tolak cos 2 theta. Ini yang dia dapat. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia akan dapat jawapan dia adalah, okey, tengok betul-betul. Sebab ini sin adalah 1 tolak cos. Ini bawa sana. Itu yang digunakan dekat sini. So dia akan dapat cos 2 theta tolak 1 tambah 2 cos 2 theta. Sorry, mana pula 2? 1 je lah, tak ada apa-apa. Okey, positif lah. Okey, sekejap ada orang masuk. Okey, saya terlupa buat auto admit. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok, dia dah dapat cos kuasa 2 tolak 1 tambah cos kuasa 2. Ini bererti kamu dapat adalah 2, okey, 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Baru dia ubah. Apakah cos kuasa 2? Cos kuasa 2, 2 cos kuasa 2 adalah 1 tolak sin kuasa 2 theta tolak 1. Lepas tu dia darab 2 darab 1, 2 tolak 2 sin kuasa 2 theta tolak 1. 2 tolak 1, so you dapat jawapannya di sini. Dapatlah 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta seperti kehendak jawapan. Okey, jadi itu yang panjang. Saya tunjuk yang pendek. Jadi sebenarnya yang ini, kalau awak tengok dia nak sin, soalan dah nak sin. So kita ubahlah cos. So cos kuasa 2 apa? Cos kuasa 2 adalah 1 tolak sin kuasa 2 theta. Then tolak sin kuasa 2 theta. Ini jalan kerja 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta.
terus dapat jawapan. Hanya 2 baris. Baris pertama jalan kerja, baris kedua terus dapat jawapan. Tapi kedua-dua pelajar ini akan dapat markah penuh. Tapi yang ini mungkin 4 minit, yang ini 1 minit pun tak sampai dah siap. Jadi kedua-dua cara boleh digunakan untuk pembuktian. Faham? Boleh? Faham cikgu. Okey. Cikgu, Ya. kelas ni cikgu record tak? Record. Terkejut saya. Saya Okay. record. Okey. Alright. Sebab saya rasa ada satu malam tu saya lupa record. Sebab saya buat screen recorder. Screen recorder ni bila saya punya line hilang hari tu, dia problem sikit. Ni ada. Dah record. Okey. Jadi ini yang awak dapat. So mestilah ikut yang warna merah. Jadi cikgu macam mana nak hafal nak tahu? Okey, you kena tahu tadi tips yang saya kata, awak kena ubah dia sign dengan kepada sign atau cos. Dan satu lagi tak ada cara lain. Awak kena selalu jawab soalan pembuktian supaya awak akan selesa dengan pembuktian tu. Okey, next kita tengok yang soalan B. Saya tunjuk dulu Saya tunjuk dulu supaya awak nampak apa nak buat. Nanti saya akan bagi awak buat. Okey, secant kuasa 2x tolak cosecant kuasa 2x. Soalan nak jadikan dia kepada tangent dan cotangent. So kalau kita nampak dekat sini, kalau kita lihat dekat sini, okey, dia nak jadikan tangent. Bermakna secant saya kena ubah. Sebab ini second. Kan? Nampak? Ini second. So, second saya akan ubah. Maka, saya akan dapat dekat situ. Apakah second? Second kuasa 2 adalah 1 tambah tangent kuasa 2 theta. Okey? Kemudian, tolak cosecant. Cosecant. Yang ini saya kena ubah dua-dua. Sebab awak tengok sini secant, sini cosecant. Satu jadi tangent, satu jadi cotangent. Bermakna dua-dua saya nak kena ubah. Kalau tadi salah satu je saya ubah. Sebab ini kita dah nampak sign. Dekat sini dah jadi sign. So saya ubah satu je. So ini saya ubah dua. Apakah cosecant? Cosecant adalah tolak. Cosecant adalah 1 tambah cotangent kuasa 2 theta. X. X. Okey, X. Jadi dekat sini kalau kita tengok 1. Okey, 1 tambah tangent kuasa 2x tolak 1 tolak cotangent kuasa 2x. 1 tolak 1 habis. Dapatlah. Awak kena tuliskan yang terakhir ni. Yang terakhir ini kena tuliskan. Jangan tak tuliskan. Macam yang ni tadi saya tak cukup tempat. Okey, yang ini sepatutnya awak kena tuliskan jugalah. You akan dapat dia 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Jadi, kamu dapat buktikan jawapan seperti kehendak soalan yang sebelah kanan. Nampak? Okey? Cikgu. Ya. So sebenarnya dia nak buktikan yang kiri tu nak macam mana kan belah kanan tu macam mana boleh dapat. Macam tu ke? Ya, dari kiri ni dia kata kau buatlah apa-apa pun aku tahu jawapan akhirnya nak ini. Macam itulah. Okey. Okey. Jadi kadang-kadang ada orang buat sebelah kanan jadi sebelah kiri. Sebelah kiri nak pergi ke belah kanan tak ada masalah, boleh je. Contohnya kalau macam ni kan, kalau awak buat dia tangent kuasa 2 ni awak ubah. Tangent kuasa 2 adalah secant kuasa 2 tolak x. Maka kalau awak ubah kanan, dia akan jadi kiri juga nanti. Faham? Boleh? Jadi dia tak kisah. Kanan pergi kiri ke, kiri pergi kanan ke, tak ada masalah. Okay, next kita tengok C. Kalau kamu ingat, hari itu saya dah bagi tahulah formula yang biasa kamu belajar adalah tangent, sin dengan cos. Then untuk maths kita tambah lagi 3 iaitu secant, cosecant and cotangent. Dan satu lagi saya ada bagi hari itu, tangent adalah sin over cos. Saya dah bagi tahu tadi tips dia, you tengok sebelah kanan dia sin. Bermakna tangent ni saya kena ubah. Apakah tangent? Tangent di sini adalah sin kuasa 2 theta per cos kuasa 2 theta. Sebab formula tangent adalah sin per cos. Okey, so kat sini dalam kurungan 1 tolak sin kuasa 2 theta. Okey, kemudian kalau awak tengok 1 tolak sin kuasa 2. 1 tolak sin kuasa 2 terbang ke kanan. Yang atas tu. Bermakna sin kuasa 2 theta per cos kuasa 2 theta. 1 tolak sin adalah cos kuasa 2 theta.
Potong, dapatlah sin kuasa 2 theta seperti kehendak soalan. Faham? Nampak? Faham. Okey. Okey, Yang sekarang tan tu mana dapat? mana? Tan. Sin tan. Tan ni soalan ni? Ah, Ni ada soalan? macam mana kita tahu yang sin over cos? Tan tu kenapa sin over cos? Macam tu ke? Memang formula. Memang formula. Tangent adalah selain daripada opposite over adjacent, tangent sebenarnya adalah sin per cos. Okey, kan dia kan kita menggunakan formula kalau ikutkan okey hari tu awal-awal yang hari tu saya ada tunjuk. Kalau awak ingat dalam segitiga macam tu kan. Okey, contohnya sini okey ni. Jadi kalau saya kata sini A, sini B, sini C. Okey, sin theta, sin isoh opposite over hypotenuse B per C. Cos theta, cos iscah A over C. Tangent theta, tangent istiwa opposite over adjacent iaitu B per A. B per A tu apa? Sebenarnya awak tengok B ni adalah sin theta darab C. A ni adalah cos theta darab C. Okey, jadi awak akan dapat dekat sini tangent theta ialah B. Apa B? B adalah sin theta C. Okey, sekejap saya dengar orang masuk sekejap. Okey. Okey, ni sebab kawan dah tanya macam mana boleh ni. Okey, sebenarnya dia saya buat balik sini. Jadi tangent theta ialah B. Apa B? B adalah sin theta C per cos theta C. Sebab dia B per A. So C habis. Sebab tu tangent theta adalah sin over cos. Clear? Okey. Okey tapi sebenarnya lepas ni tak payahlah awak nak tunjuk semua ni. Ni cuma lepas ni awak tinggal hafal je lah. Tangent adalah sin per cos. Tapi kalau orang tanya kenapa sin per cos? Kamu gunalah yang ini. Dapatlah dia sin per cos. Okey? Okey, next kita tengok seterusnya soalan D. Soalan D agak-agak nak cuba tak? Cuba buat soalan D. Tak kisah masuk je. Sebenarnya ada dalam 3 step saya rasa. Cuba buat. Dia nak jadi cos kuasa 2x. Bila awak tengok nak jadi cos kuasa 2x, yang ini nak ubah ke tidak? Atas ni nak ubah tak? Tak ubah. Tak ubah. Bermakna kita kena ubah yang mana? Bawah. Okey, yang bawah. Okey, cuba buat. Kak. Yang tu dia cakap ustaz dia. Yang second. Dia 1 over cos Second, ya. Second adalah 1 over cos. Tapi ini, tapi kat sini dia second kuasa 2 tolak 1. Kalau kita tengok dekat rumus kat atas, second kuasa 2 tolak 1 adalah tangent. Nampak? Kalau dia kita cuba gunakan yang atas, cari dulu kalau tak boleh baru you gunakan second is 1 over cos, cotangent is 1 over tangent, macam tu. Boleh? Finish. Tutup aircon. Aircon tutup. Aircon tutup. Wait. Kenapa buka baju tu? Air tutup aircon bilik, tutup pasang aircon sini.
Okey, dapat tak? Pandai tak? Tutup pintu bilik. Okey. Pintu bilik. Papa. Haish. No. Kau bilik mi tutup kan? Okey, dah. Dapat tak? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Tak dapat. Tak dapat. Okey, orang lain dapat tak? Start. Start. Okey, tak apa. Tengok So dekat sini, tadi saya dah kata, ni satu tolak cos. Kuasa 2x kita kekalkan. Second kuasa 2 tolak 1 ialah tangent kuasa 2x. Okey. Apakah formula kat sini? Apakah kalau awak tengok second kuasa 2 tu, so kita tukarkan dia sorry. Mana dia? Second, okey, 1 tolak cos kuasa 2x. Okey, so dia dapat second kuasa 2x tolak 1. Jadi saya tukarkan dia kepada tangent. Okey, jadi kalau awak tengok 1 tolak cos kuasa 2x, okey, adalah, saya ubah juga kat sini sebenarnya, saya akan jadikan sin kuasa 2x per tangent kuasa 2x. Okey, sin kuasa 2x, tangent adalah sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Okey, cuba selesaikan, you akan dapat jawapan. Okey, tadi kan saya cakap dengan awak kan, okey, kita tak payah ubah. Kan, kita tak payah ubah sebab dia nak jadi cos dekat sini. Okey, dia nak jadi cos kat sini, tapi sebab kat bawah ni tangent, jadi kalau kita biarkan, kalau tak dia nak mati mana-mana tangent ni. So bila awak buat macam ni, ini sin bahagi sin per cos bermaksud sin kuasa 2x darab cos kuasa 2x per sin kuasa 2x, potong. Tuliskan jawapan terakhir adalah cos kuasa 2x. Nampak? Oh, okey cikgu. Okey. Oops, tak boleh mati. Dia mati semua. Dia tips dia macam ni Tajuk ni, soalan ni dia 3 markah. Okey. Contohlah awak buat, awak tengok 3 markah sepatutnya dalam masa 4.5 minit awak dah kena settle. Tapi awak buat 5 minit tak settle. Awak tinggal saja. Awak garanti dapat at least 1 markah. Kat mana 1 markah? Sebab awak nampak tadi second x kuasa 2 awak dah tukar kepada tangent. Awak dah menggunakan satu rumus trigonometri. Bila awak dah gunakan, awak akan dapat 1 markah. Dia 1 markah tu sangat senang. Nak markah kedua dengan 3 tu yang susah. Okey, boleh? Tak apa. Hari ni nak bagi awak nampak je bentuk-bentuk soalan. Okey, cuba buat soalan E dulu. Saya nak tengok apa yang awak nampak. Cuba dulu E. Oops, sorry. Cikgu. Ya. Kalau dia tak ada kuasa 2 boleh. Boleh juga ke guna rumus tu? Macam mana? Kalau dia tak ada... Oh, okey tu. Tak boleh lah. Oh. Second kamu kena ubahlah 1 per cos. Oh, boleh? okey. Macam mana kalau tak ada kuasa 2? Macam ni kan. Ni kan second. Dia ni Hekal tadi kata kalau second ni boleh tak kita guna rumus jadikan dia kepada second kuasa 2?
Kan kalau maksudnya second kuasa 2 benda ni kan. Kalau dia tu second, boleh tak kita nak gunakan jadi third ke? Macam itulah maksudnya. Betul tak kan? Betul. Tak boleh. Sebab second ni kita boleh ubah dia kepada 1/cos. Okey. Then tadi saya dah bagi tips. Nampak je tangent, cuba ubahkan tangent tu kepada sin cos. Tangent kalau tangent kuasa 2 ataupun tangent dia sama je. Tangent kuasa 2 dengan tangent. Okey, kalau tangent kuasa 2, kamu boleh ubah dia jadi sin kuasa 2 per cos kuasa 2. Oh, kalau tangent Kalau je tangent sin. saja awak nak jadikan dia tu tangent kuasa 2, macam tadi kan, ini second je. Kita nak ambil rumus yang second kuasa 2, tak boleh. Faham? Okey. Okey. Kalau tangent je maksudnya jadi sin dengan cos. Dia Sin tak ada per kuasa cos. 2. Ya. Ada orang baru masuk. Okey, boleh gerak. Gerak je, tak tahu betul ke tak. Tambah cuba hantar kat saya. Okey. Cikgu. Ya. Kalau rumus dia cakap sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Kalau sin theta tak boleh buat. Sin theta sama dengan 1 tolak cos theta. Macam dua-dua tak ada kuasa 2. Kalau dia tak ada kuasa 2, tak boleh. Kalau dia tak ada kuasa 2, contohnya sekarang ni awak kan formula tadi sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 baru jadi 1. Betul? Okey, sekarang maksud awak sin tu macam mana tadi? Tak faham sangat. Macam dua-dua tak ada kuasa 2. Dua-dua tak ada kuasa 2, jadi dia tak boleh jadi 1. Dia tak boleh gunakan formula, tak boleh dianggap jadi sin kuasa 2 cos kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Faham? Faham. Okey, tak ada pun hantar kat saya. Ya, sebab saya tak dapat. Tak. Okey. Tadi si kakak kata dah.
Okey. Ha. Dua tangent. Okey. Okey. Dah betul dah tu. Teruskan. Sesebila awak tengok. Sekarang bawah tu dah sama kan? Okey. Bermakna ke atas tu boleh cantumkan. Oh, Kan? Jadi awak dapat 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Kan? macam mana 1 tolak? 1 tolak 2 sin kuasa 2x per cos. Betul? Okay. Jadi sin kuasa 2 tu awak boleh ubah. Ubah? Apa dia sin kuasa 2? Oh, 1 tolak cos. Cos kuasa 2. 1 Okey, tolak cuba cos selesaikan kat kuasa situ. 2. Nanti sepatutnya awak boleh nampak jadi sebelah kanan. Dah betul dah tu? Teruskan, betul? Okay. Okey.
Okey, tengok Okey, tadi sebab saya nampak Salsabella dah mula boleh gerak. So, tengok dia nampak second. Saya dah kata tadi tips dia, nampak je lain-lain tu tukarkan dia pada sin dengan cos. So, second akan jadi 1 per cos X. Tolak 2 tangent. Tangent adalah sin X per cos X. Kat sini ada sin X. Bawah dah sama. Jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Cos x. Kalau kita tengok sebelah kanan ni tak ada pun kuasa 2. Bermakna saya kena hapuskan kat situ kuasa 2 saya tu. Okey, macam mana saya nak buat? So saya akan buat dia 1 tolak 2 sin kuasa 2 dan awak tengok dekat sini ada cos. You tengok sebelah kanan, satu lagi tips dia, you tengok yang sebelah kanan ni, dua-dua berkaitan dengan cos. Dua-dua berkaitan dengan cos. Bermakna sin ni saya kena ubah. Saya akan ubah sin. So, sin kuasa 2 saya akan ubah dia jadi 1 tolak cos kuasa 2x per cos x. Okay, so you akan dapat 1 tolak 2 darab 1, 2, tolak-tolak, tambah 2 cos kuasa 2x per cos x. 1 tolak 2. So, kita dapat dia negatif 1. Yang ini kita boleh pisahkan dia per cos x tambah 2 cos kuasa 2x per cos x. Atas ada 2 cos, bawah ada 1 cos. So, kita dapat dia negatif 1 per cos x tambah 2 cos x. Soalan nak 2 cos x, jadi saya susun je balik. So, saya dapat 2 cos x tolak 1 per cos. 1 per cos adalah second. 1 tolak second x. Dapatlah jawapan dia. So, sebenarnya kat sini you tengok kita akan menggunakan, kita ubah sin atau cos. Yang kedua, kita cuba cari identiti. Boleh tak gunakan identiti? Yang ketiga, kita akan gunakan kaedah maths. Kat sini maths awak ni. Ini awak punya maths. Kan? Sebabnya ni 1. Bila dia 2 benda, ni kan tambah 1 tolak 1 negatif, 1 tolak 2 negatif 1. Negatif 1 tambah 2 cos. So, awak pisahkan dia. Kalau awak tak pisahkan, awak tak nampak pun dia akan jadi 1 per cos ni. So, bila awak pisahkan, you nampak negatif 1 per cos, satu lagi 2 cos kuasa 2 per cos. Baru you boleh matikan. Kalau tak, kalau macam ni, macam kat atas ni, you tak perasan pun yang cos ni dengan silat-silat, you potong je. Mungkin silat-silat hari bulan, you potong macam ni. Ini potong sini, ini tinggal 1. Dah. Lepas tu tengok, tak boleh pula. Tak jadi. Jadi kat sini tak boleh. Sebab 1 tolak 2 adalah negatif 1. Cos ni juga untuk negatif 1. Jadi negatif 1 per cos tambah 2 cos kuasa 2x per cos. So, selesaikan, dapat jawapan di sini. Tengok betul-betul. So, ingat step dia mula-mula ubah kepada sin atau cos. Kecuali macam soalan yang minta kanan tu jadi tangent. Atau jadi cotangent. Kalau tak, you ubahkan sin kepada cos. Second step, cuba gunakan identiti. Kita ada 3 identiti tadi. Then, yang ketiga, cuba selesaikan menggunakan awak punya factorization method. Ataupun kat sini, maksudnya factorize semua tu method untuk matematik lah. Buat penyelesaian awak punya. Kadang-kadang kamu kena simplify. Semuanya menggunakan kaedah matematik. Boleh? Nampak tak? Cikgu. Ya. Kejap Okey. Saya nak salin. Okey. Salin. Dia macam ni memang. Kadang-kadang kalau awak jam sikit, nanti awak tengok. Sebab pembuktian ni dekat identiti ada pembuktian. Nanti untuk dekat tajuk seterusnya pun ada. Boleh katakan dekat setiap satu topik kita ada buat pembuktian. Nanti insyaAllah awak akan nampak apa yang nak kena buat. Budak saya last year sebelum PKP memang dia tak nak jawab soalan ni. Tapi bila dah lepas PKP tu dah habis semua belajar, saya ulang balik. Ingat step saya kata ubah sin pada cos, sin atau cos kepada sin atau cos.
Lepas tu gunakan identiti, lepas tu fakturkan atau menggunakan kaedah matematik. Apa-apalah tak kisahlah. Nak samakan bawah ke simplify ke macam tu. Dan alhamdulillah pelajar boleh buat tajuk pembuktian untuk yang satu kelas tu. Kelas tu pun alhamdulillah dia orang punya result baguslah. Sebab kelas tu ada 28 orang, tak silap saya ada 13 ke 17 dapat A. A plus tak ada tahun ni. A minus macam tu lah. Okay, dah? Kejap cikgu, kejap. Okay, tak apa Salim. Alright. Siapa dah boleh buat soalan F. Soalan pembuktian memang saya akan buat sama-sama dengan kamu semua. Untuk semua soalan. Dah. Dah cikgu, tengah buat. Soalan F kan? Okay.
Okey, boleh. Cikgu, Ya. kena tukar tan ke? Sekarang ni kita tengok dekat sini. Sekejap saya padam sekejap. Alright. Okey, kalau awak tengok dia ni 1 tambah sin, yang ini jadi cos. So, sebab kalau kita tengok dekat sini dia akan jadi satu benda kan. Maksudnya dia tak akan ada pecahan. Okey, cuba kat sini kalau ikutkan tadi saya kata kalau nampak tangent tukar sin dengan cos. Tapi kat sini dah ada sin dengan cos. Jangan tukarkan tan pula. Sebab kita tak nak tan. Kalau tan tak ada kaitan dengan second. Bermakna saya kena jadikan dia berkaitan dengan cos. Sebab dia second. Okey, jadi dekat sini sebenarnya awak kena buat maths awak dulu. Maksudnya kita samakan bawah. So you darab silang. Ini darab sini. Okey, yang ini darab sini, yang ini akan darab bawah. Macam maths, macam 1/2 darab tambah dengan 1/5. Kan? So awak darab samakan bawah, darab. Faham tak? Faham tak? Faham? Jadi sebab kat sini dia dah cantik dah. Dia dah sin dengan cos. Tapi dia nak jadikan second. Faham? Boleh? Boleh. Cuba buat samakan bawah. Sekejap saya nak ambil air sekejap. Air tutup pintu bilik. You go with Abah. Siapa yang dah ataupun dah buat dan start, share je kat saya. Saya nak tengok mana awak dapat. Macam tadi kan Salsabila, awak buat dah boleh gerak. Cumanya tak boleh nak teruskan lagi. Saya nak tengok juga. Cuba tengok. Cuba tunjuk kat saya.
Okey. Okey, kejap ya. Okey. Okey, saya bilang. Yang kos tu dia dah sama dah. Awak tak payah pecahkan lagi. Kos yang mana? Yang soalan tu sebenarnya kan 1 tambah sin X per cos X, dia tu dah jadi 1. Awak jangan pecahkan lagi. Oh. Kita nak bagi ringkas. Sekarang awak lagi banyakkan dia. Faham kan? Kita nak ringkaskan dia, awak lagi membiakkan dia. Okay. Okey, Aikal. Macam mana dapat 2 tu, Aikal? 1 dah 1 tu, Aikal. Macam mana dapat 2, Aikal? Apa cikgu? Macam mana kau dapat 2 Oh, ni? dah. Satu. Satu. Kalau tak betul dah tu. Betulkan 2 tu kepada 1 dulu, Aikal. Okey. Yang lain? Yang lain? Cikgu. Ya. Saya dah tukar 1 tu. Lepas tu yang lain tu macam mana? Okey, sana. Okey. Said, senyap je hari ni, Said. Ada tak Said? Akil? Ada, cikgu. Sedang menyerap menyerap ilmu. Habis-habis tengok. Okey, tak apa. Tengok. Kat sekolah dah belajar belum ni? Dah, tapi lupa. Dah belajar belum? Dah cikgu. Dah. Belum. Belum. Okey, tak apa. Tengok Jadi awak tengok yang ini dia dah cantik dah, dia dah sin dengan cos. Okey, jadi kan saya kata step pertama sin cos. Lepas tu kita guna identity. Tapi kat sini tak ada pun yang kita nak boleh menggunakan hukum yang ada kat atas tadi 3 tu. Jadi kita terus jump pergi ke maths. Pergi maths jadi saya samakan bawah. Samakan bawah, so saya buat dari sebelah kiri ni Saya akan jadi dia 1. So, saya akan jadi dia 1 tambah sin X. Okey, 1 tambah sin X. Okey, kemudian tambah cos terus jadi cos 2X. So, dia per cos X 1 tambah sin X. Okey, kita expand 1 tambah 2 sin X tambah sin cos 2X tambah cos 2X per cos X 1 tambah sin X. Okey, 1 tambah 2 sin X. Sekarang baru kita guna identity. Okey, apa identity kat situ? Kalau awak tengok dekat sini, dia adalah sin cos 2 tambah cos 2. Sin cos 2 tambah cos 2 ialah 1. So kat sini tambah 1 per cos X. 1 tambah sin X. 1 tambah 1, 2 tambah 2 sin X per cos X. 1 tambah sin X.
Dah gunakan identity, factorize. Patah balik, max balik. So ingat, dia guna sign atau cos, lepas tu gunakan identity, guna max. Tapi tadi dia bermula dengan guna max sebab kita nak tengok, kita tak boleh nak guna identity, tak boleh. Kan kita nak gunakan macam tadi mula-mula kan saya kata tukar dia kepada sin atau cos. Lepas tu identity, lepas tu gunakan max. Sekarang dekat soalan dia dah memang sin dengan cos, tapi tak boleh nak guna identity sebab tu kita gunakan max. Selepas kita dah gunakan max tadi, kita nampak dia kat sini wujudnya identity. Dah wujudnya identity, so sekarang kita selesaikan masih so kita guna max balik. Apa saya maksudkan dengan max balik dekat sini? Kita factorize. Kita factorize kat sini 2. So kat dalam sini 1 tambah sin x per cos x 1 tambah sin x. Potong, potong. 2 per cos x. 2 per cos x adalah 2 secant x. Okey. Nampak? Oh, okay, go. So, awak ingat step dia. Mula-mula kita cuba ubah sin cos. Tapi dia dah memang dalam sin cos. Lepas tu kita guna identity. Tapi tak boleh nak guna identity. So, kita gunakan matematik. Matematik tu apa? Nak samakan bawah ke, nak faktorkan ke, nak factor, nak kembangkan ke, expand ke. Ikutlah pada yang sesuai dekat situ. Jadi kat sini tadi saya menggunakan dengan max dulu. Iaitu saya samakan bawah dia. Kemudian saya dapat kesan dekat sini adanya identity. Ada identity dan dia patah balik factorize kat sini. Semua ni matematik lah. Factorize dan dia simplify dapat jawapan. Okay. Boleh. Okay, kita try satu lagi soalan H. Soalan G ni dia lebih kurang tengok boleh buatlah cuba soalan H. Okey, soalan H guna soalan dia tangent kuasa 2x tolak 1 per tangent kuasa 2x tambah 1. Dia nak jadi sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. Cuba. Ada kelas ke? Ada kelas eh? Ada kelas? Math. Situ. Okey, siapa yang okey boleh tunjukkan kat saya kalau rasa okey.
Okay, belum Dia suka mini gitu. Yang ni kalau awak ikut yang saya kata tadi kan, nampak kena ubah pada sign cos, lepas tu ubahkan identiti, awak akan dapat cepat. Sampai sini saja. Aikal, saya suruh buat H lah. Ini spana yang awal tu. Oh, H ke? Okey. Aikal kat sini kan, kalau Aikal tengok yang tu kan, sin kuasa 2 salah tu. Sin kuasa 2 1 tolak. Aikal terbalik tu. Kan? Oh, kalau lepas buat satu tolak tu, expand dengan kurungan tu ke? Lepas tu, jangan. Kalau kamu nak expand mana boleh cos dengan second. Ubah dulu second tu kepada 1 per cos. Barulah dia jadi cos sama-sama cos. Maksud boleh expand? Baru kamu boleh expand. Nanti kamu akan expand, bawah tu akan adalah cos kuasa 2 kat bawah kan. Jadi nanti awak barulah boleh lakukan matematik dia, iaitu kamu guna kuasa. Kat sini ubah dulu. Okey, kat situ silap yang pertama tu. Lepas tu saya rasa boleh buat tu. Okey, nanti boleh nanti teruskan Okey, go. Ya. Kan tangent tu okey. Harap macam mana awak darab 1 per cos tu kan? Tan kuasa 2x tambah 1 sama dengan second kuasa 2x kan? Jadi Haikal gunakan yang ini kan. Tangent kuasa 2 yang bawah tu tambah 1, dia per dengan second kuasa 2.
Bila dia per second, maksudnya dia bahagi 1 per cos. Jadi sepatutnya dia darab cos. Faham tak? Oh, bukan Kan? 1 per kos tu Sebabnya Oh, yang okey. lepas tu Ekal tak payah buat tolak 1 tolak 1. Sebab tangent kuasa 2x tolak 1, Ekal dah ubah dia sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Tolak 1. Tak payah tolak 1 atas tolak 1 bawah. Oh, satu tu dekat tengah-tengah tu Ya, betul. Oh, Lepas tu kalau Ekal buat dia dengan tangent kuasa 2 tambah 1, kan dia akan jadi per dengan ni tadi cos kan? Kan kalau second kan? Jadi per second. Per second maksudnya per second iaitu bahagi 1 per cos ataupun darab cos. Oh, kalau darab dia tukar tempat Jadi terbaliklah. Kan? Okey. Cuba. Okey. Orang lain hantar. Syed, hantar je apa yang kau boleh gerak, Syed. Okay, go. Nak tengok. Tak apa. Akil, siapa lagi kat dalam ni? Awak cuba je hantar, saya nak tengok apa yang awak boleh buat. Tak ada masalah. Tajuk ni dia memang ni sikit lah. Tapi nanti insyaAllah boleh. Liana, siapa ni? Animin. Syarifah Irna. Oh, sorry. Irna? Okey tak Irna? Okey, cikgu. Okey. Okey, tak boleh gerak. Nanti saya gerakkan kamu. Kalau G tu cikgu, G tu saya Sekejap. buat satu je step. Second X tolak 1. Okey. Okey, tadi kan saya katakan kalau nampak tangent, cuba tukarkan dengan sin dengan cos. Jangan tukar pasal second ke, cosecond ke, jangan ubah yang itu. Jangan ubah dia jadi macam tu. Sebab kalau awak ubah dia jadi second, dia tu belum selesai lagi. Awak kena tukar dia jadi 1 per cos. Macam tu. Yang mana? Tak. Saya bercakap dengan Akil. Saya tengah tengok Akil punya. Okey, Sasabella, soalan G. Hello, I want more. Thank you. Later. Sekejap Sebab awak pecahkan dia jadi 3 ni. Okey, nanti saya tunjuk nanti Ada lagi tak? Ada tak yang masih mencuba? Atau dah surrender? Surrender. Sekejap, go sekejap. Okey, go. Hari tu saya buat dengan budak saya pun 2 jam. Sebab saya banyak suruh dia orang buat lah tapi. Tunggu dia orang buat masa dia orang ramai kan.
Ni kan kalau saya dah terang ni nanti kan awak cuba tutup balik jalan kerja, cuba buat balik. Kalau boleh buat, insyaAllah. Dah? Belum? Tak ada? Tak ada yang hantar? Dah? Sedang berusaha ataupun dah duduk diam? Saya tak nak buat apa. Tak nak apa-apa. Okey, tengok tangent. Ingat saya kata nampak je tangent ubah sin cos. So dia jadi sin cos 2x per cos 2x. Okey, kemudian itu adalah tangent. Ini adalah tangent, so kita buat tolak 1. Per tangent cos 2, sama lagi. Sin cos 2x per cos 2x tambah 1. Saya dah kata, lepas ubah sin dengan cos, so kita cuba guna identity. Tapi kita tak boleh nak guna identity dekat sini. Okey? Sebab kalau kamu nak guna identity, sebab kat sini masih ada pecahan, ada nombor bulat. So, apa yang kita buat di sini adalah kita akan samakan bawah dia. Jadi, saya akan dapat sin cos 2x tolak cos 2x per cos 2x. Okey? Per sin cos 2x tambah cos 2x per cos 2x. Okey, kalau Okey, kalau ikutkan, kalau kita selesaikan contohnya 1/2 bahagi 1/3 contohnya. Okeylah, saya buat 1/2. Ini berarti 1/2 darab 2/1. So ini potong. Bermaksud ini dengan ini kita boleh potong. Jadi awak nampak tak kat sini ada cos? Ke bawah lagi. Ini akan habis. Faham tak? Ataupun saya buat balik, nanti panjanglah kalau saya buat balik. Saya ambil ini, dia bahagikan. Bahagi akan jadi darab. Bila darab, dia akan terbalik. Okay, saya tunjuklah. Okay, awak tengok kat sini. Dia sin cos 2x tolak cos 2x per cos 2x. Bahagi ialah darab terbalik. Naik atas per sin cos 2x tambah cos 2x. Ini adalah identity. Bila ada identity, bermaksud dekat sini dia jadi 1. Okey, dia jadi 1. Sin cos 2 darab dengan cos 2 jadi 1. So, seterusnya ini habis. Jadi, dapat tak jawapan? Dapat tak? Dapat. So, awak tengok konsep dia tangent. Ubah sin cos. Tadi awak pergi buat atas tolak 1, bawah tolak 1 kan? Jangan. Sebab ini tangent. Tangent sin cos 2, cos 2. Tolak 1. Tangent lagi. Sin cos 2 tolak cos 2.
tambah 1. Sepatutnya kita boleh guna identiti. Tapi tak nampak ada identiti kat sini. Okey, ini boleh kalau nak ubah identiti. Kalau ubah identiti yang ini, sin kuasa 2 akan jadi 1 tolak cos kuasa 2. Jadi, dia akan lagi panjang. Lepas tu awak nak samakan bawah, jadi panjang lah. Okey, boleh. Kalau awak tengok contoh dekat sini. Kat situ kan sin kuasa 2, awak ubah dia. Awak ubah dia, yang ini sin kuasa 2, ubah dia jadi 1 tolak cos kuasa 2. So, tolak 1. Kan contohnya, sin kuasa 2 jadi 1 tolak cos kuasa 2x. Dia per cos kuasa 2x. Jadi, dia tolak 1, maksudnya saya akan jadi dia tolak cos kuasa 2x. So, yang atas saya akan dapat dia ialah 1 tolak 2 cos kuasa 2x. Okey, yang bawah dah tadi cos akan matilah cos yang ini tadi. Ini dengan ini akan terhapus. Kita boleh simplify. So, yang bawah nanti awak akan dapat sama balik. Jadi, kalau awak buat yang ini pun, cara ni maksudnya awak ubah tapi jadi panjang berjela lah. Jadi, itu saya kata dia boleh awak nak ubah. Sin kuasa 2 ni awak boleh ubah. Sin kuasa 2 ialah 1 tolak cos kuasa 2. So, dia jadi dah sama-sama cos. Yang ini pun awak nak ubahkan pun boleh. Awak cubalah, nanti awak cuba. Awak cuba yang ini awak ubahkan guna identiti sebab kalau saya nak tunjuk boleh ni tapi dia panjang. So kita ambil yang ini. So awak ingat konsep dia nampak tangent tukar kepada sin per cos. Kemudian kita cuba gunakan identiti. Kalau tak boleh lagi, sekarang kat sini kita gunakan matematik. Iaitu kita samakan bawah. Bila kita samakan bawah, kita nampak dia macam identiti tapi bukan sebab dia tolak. Sebab dia tolak. Okey, so kita nampak yang satu ini boleh ditukarkan kepada identiti. Okey, so awak jadikan dia per 1. So selesai yang ini dengan cos habis, terus dapat jawapan. So dapatlah sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. Nampak? Cikgu. Ya. Kalau tukar tan kuasa 2x tambah 1 tu jadi second. Kalau awak ubah dia jadi second, okey kita cuba buat. Kat situ dia akan jadi sin kuasa 2x per cos kuasa 2x tolak 1. Okey, tangent kuasa 2x tambah 1 adalah ini akan jadi second kan? Second kuasa 2x. So yang ini kita samakan bawah, sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x per cos x. Okey, second kuasa 2, apa maksud second 2? Second kuasa 2 adalah 1 per cos kuasa 2x. So sama juga, pak mati, selesai juga. Nampak? Cikgu. Ya. Kenapa dia tiba jadi sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x? Ni saya samakan bawah. Kan dia tolak 1. Jadilah dia sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x per cos kuasa 2. Cos kuasa 2x. Matematik. Samakan bawah. Okey. Lagi kalau Aikal guna tu lagi cepat kan? Saya guna ni tadi nampak. Dah pandai lah tu. Guna second lagi cepat. Guna second tapi kena ubah balik. Tukar kepada cos. Sebab saya dah pesan tadi. Elakkan kamu gunakan, kalau tangent jadi sin cos, lepas tu jangan ubah dia kepada sin cos. Jangan ubah kepada second cos second. Sebab bila kat sini, Aikal guna second, so kena ubah pula jadi 1 per cos. Tapi, habis. Selesai. Dapat juga jawapan. Boleh? Okay, good. Boleh. Okay. Nanti buat balik. Jangan risau. Awak buat je soalan yang sama ni. Awak hafal sifir yang saya bagi tahu. Mula-mula sin cos, lepas tu identity, lepas tu matematik. 3 step tu. Kalau tak boleh matematik, identity, lepas tu matematik balik macam tu je. 3 tu je. Okey, kita tengok soalan G. Okey, tak apa saya tunjuk juga soalan G. Okey, you tengok di sini soalan G, dia kata, okey, dia bagi kamu sin kuasa 2, okey, tambah second kuasa 2. Okey, jadi dekat sini sebab dia nak jadi second dengan cos. Bermakna sin ni saya akan ubah. Sin kuasa 2 saya ubah, dia adalah 1 tolak
cos kuasa 2x. Okey, then tambah pula darab 1 tambah second. Okey, second. Jadi kalau awak tengok kat sini, kalau kita kekalkan dia second, nanti cos darab second, jadi ada cos kuasa 2, second kuasa 2. So, saya ubah dia jadi 1 per cos kuasa 2x. Okey, okey, lepas tu 1 darab 1, 1. 1 darab ini tambah 1 per cos kuasa 2x. Ini darab ini tolak cos kuasa 2x. Ini darab ini dapat tolak 1. 1 tolak 1 habis. Okey, lepas tu 1 per cos. 1 per cos adalah second. Sorry. Second kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. Dapat jawapan. Okey. Tapi kan kadang-kadang saya sendiri bila buat jumpa soalan, kadang-kadang saya tak boleh nak buktikan juga. Saya nak buat kadang-kadang saya buat panjang. Tapi budak saya kadang-kadang dia lagi, bila dia dah terror kan, dia akan nampak lagi cepat. Kadang-kadang saya dapat buat dulu, dia tak dapat. Itu yang saya pesan. Sebab dia 3 markah je. Kalau awak tak boleh nak selesaikan, awak jangan selesaikan. Tinggal je. Tapi jangan padam apa-apa juga jalan kerja yang awak buat. Awak akan dapat markah. Jangan nanti salah, tak naklah awak padam. Jangan, sebab mungkin yang awak padam tu, atau tak dalam peperiksaan, bila lah awak conteng macam ni pun, pemeriksa akan cari jawapan awak. Sampai jumpa jawapan. Kalau tak jumpa juga, okeylah barulah terpaksa lah. Dah tak boleh lah bagi markah. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, saya ingat awak cuba buat balik. Ni ada berapa soalan tadi? Kita ada 8 soalan saya rasa kan. So awak tengok soalan tu, cuba buat balik. Tapi jangan tengok jawapan yang dah ada lah. Awak cuba buat balik. Okey. So hari ni yang terakhir saya buat yang ini. So ini dia menggunakan penyelesaian. Okey. Kalau awak ingat sebelum ni kan kita ada menentukan sudut kan. Kalau sudut positif, sudut negatif, sin positif kat mana, semua tu dah kan? Okey. Tengok dalam menyelesaikan kat sebab ni, lepas ni kamu ada lagi rumus, formula apa pun menggunakan penyelesaian juga. So penyelesaian trigonometri ni, apa-apa pun kamu kena jadikan dia unknown yang sama. Sebab dia ni sebenarnya macam kuadratik. Cuma dia dihiasi dengan sin dengan cos. Kalau dia tak ada sin dengan cos ni, dia dah memang kuadratik. Jadi 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 4. Tapi kat sini ada sin dengan cos. So sin dengan cos tu ibarat macam juga x, y semua macam tu. Tapi awak kena tukarlah pada yang sama. Baru awak boleh tekan kalkulator. So kat sini dia 2 sin kuasa 2 dengan cos. So awak rasa awak nak ubah sin kuasa 2 ke awak nak ubah cos? Kita menggunakan identity. Nak guna sin kuasa 2 ke guna cos? Sin kuasa 2. Ya, sin kuasa 2 kita ubah jadi apa? Cos kuasa 2 theta tolak 1. 1 tolak cos kuasa 2 theta. Itu balik lagi. 1 tolak kat sini cos kuasa 2x. Tambah 5 cos x tolak 4 sama dengan kosong. Darab dalam 2 tolak 2 cos kuasa 2x tambah 5 cos x tolak 4 sama dengan kosong. Susun balik. So awak ingat awak punya A mesti positif. So saya ubah dulu, tak apa, saya ambil je dulu negatif 2 cos kuasa 2x tambah 5 cos x 2 tolak 4 tolak 2 sama dengan kosong. So dia jadi 2 cos kuasa 2x tolak 5 cos x tambah 2 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. EQN, you dapat berapa jawapannya x-nya? Tekan kalkulator. A2, B negatif 5, C2. Dapat berapa? Dapat berapa cos?
dapat 2 dengan 0.5. Okey, 2 dengan 0.5 iaitu 1/2. Jadi dekat sini you dapat cos X tolak 2 dengan 2 cos X tolak 1 sama dengan 0. So pemeriksa dia akan semak di sini pemfaktoran, factorize. Cos X, 2 cos X. Yes, betul. Negatif 2 darab negatif 1. Yes, betul. Dapat 2. Cukup itu je yang dia semak. Okey. Sampai sini you tekan kalkulator. Shift cos 2. Berapa jawapan? Berapa? Jangan takut dengan jawapan. Sebut je. Math error. Ya, make error. Ignore je yang ni. Biarkan. Atau abaikan. So, tekan kalkulator. Shift cos 1/2 atau 0.5. Berapa? 60. 60. Jadi kat sini kamu nak nilai X. Bila selesaikan kita nak X. X ialah 60. Dia 0.5 atau 1/2. Cosnya positif ke negatif tu? Tu Yang positif. mana cikgu? Ni 1/2 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Bermakna cos berada di kuadran yang keberapa? 1 dengan 4. Ya, 1 dengan 4. 1 dengan 4 cos 60 di sini 4, sini 60. So jawapan kamu 60 dan 300 darjah. Faham tak? Faham macam ni nak dapat macam dapat 300 iaitu ingat jawapan sudut mesti daripada paksi X kuadran pertama zoom pergi sini. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey, tengok soalan B. Cuba buat B. Saya rasa ini dia lagi okey lah. Wah. B nak ubah apa? Nak ubah apa-apa pun boleh. Nak ubah sin boleh. Nak ubah cos boleh. Sebab dia kuasa 2 dua-dua kan? Penuh. Penuh. Okey, ada yang dapat? Akan ubah Cikgu. sign. Ya. Saya tukar cos. Okey, cos tu tukar kepada sin. Okey. Ada tak yang sin ubah kepada cos? Siapa buat sin tu ubah kepada cos? Ada tak? Tak ada. Orang lain? Irna?
Tak cikgu. Tak apa tu? Tak tu tak apa? Tak tukar. Tak, Apa? tak tukar. Tak tukar. Maksudnya Irna tukar apa ni? Tak buat. Bukan. Maksudnya sama je. Oh, sama je. Okey, tak apa. Ada tak orang yang ubah sign? Okey, korang buat semua course kan? Saya buat sign Oops. Dapat tak? Dapat tak jawapan 90 dan 270? Walaupun awak ubah yang cos tu jadikan sin. Okey. Eka gerak tu. Ya, cikgu. Okey. Irna, mai share kat saya Irna. Saya nak tengok. Okey. Okey, Ekal. Cuba Ekal tekan kereta. Shift sign 1. Cikgu. Betul Tapi tu. kenapa bila nak expand tu tak dapat yang atas? Okey, sebab kan saya dah kata awak mesti factorize. Kat sini sorry awak mesti simplify. Kalau tak Dia dapat. sin cos 2x tolak 1 Yes. Oh. Okey. Sebab tu bila melibatkan factorize, kalau macam tajuk dekat yang simultaneous tu kan, system equation tu, saya memang galakkan pelajar guna formula. Negative B plus minus. Saya tak bagi pelajar saya gunakan factorization method. Sebab dia orang akan hilang satu markah. Sebab bila dia tak simplify. Faham? Cikgu. Betul dah tu, ya kan? Biasa nilai X ni satu je yang boleh guna. Tak juga. Kat sini sebenarnya betul Aikal buat tu. Sebenarnya kat satu, kalau Aikal tekan kalkulator, shift sign. Dapat 90. Dapat 90. Satu lagi? Negatif 90. Negatif 90. Apa maksud negatif 90? Sudut negatif. Sudut negatif 90 jadi berapa sudutnya? Negatif 90 ikut clockwise atau anti-clockwise? Anti. Kalau anti-clockwise bermakna sudutnya jadi berapa darjah? 270. Yes. Sama tak dengan jawapan saya? Oh. Okey. Okey. Korang, apa yang Haikal buat dan beberapa orang kawan ni, ubah cos. So dia akan jadi 1 tolak sin kuasa 2x tolak 3 sin kuasa 2x tambah 3 sama dengan kosong. So you dapat sini adalah 4 tolak 4 sin kuasa 2x sama dengan kosong. Okey, jadi kalau kat sini you tekan kalkulator EQN. Okey, awak tekan kalkulator EQN ataupun you selesaikan je pun boleh juga. Kalau you selesaikan, you dapat kat sini adalah 4 sin kuasa 2x sama dengan 4. So sin kuasa 2x sama dengan kat sini 1. Jadi
sin X akan dapat plus minus 1 lah. Ataupun tekanlah kalkulator EKN pun boleh. Bila awak tekan kalkulator EKN, awak hati-hati. Kalau awak ambil yang atas ni, okey tengok kalau tekan kalkulator biasanya pelajar dia terus je A negatif 4, B-nya kosong, C-nya 4. Okey, jadi macam Haikal kata tadi, dia sedar. Cikgu, kenapa bila nak expand dah tak dapat benda yang sama? Sebab ini boleh dipermudahkan. Dan you kena ingat, saya dah pesan lagi tadi, A mesti positif. So, you divide by 4, you dapat sepatutnya adalah sin kuasa 2X tolak 1 sama dengan kosong. Bermakna A-nya 1, B-nya kosong, C-nya negatif 1. Okey. Jadi you akan dapat X kat sini akan ada positif, akan ada negatif. So, jawapan kat sini dia nak X. Bila dia dapat sin X sama dengan 1, sin X sama dengan negatif 1. So, sebenarnya dia sama. 1 dengan negatif 1, cuma kita tahu dia berada di kuadran positif dan negatif. Jadi dia tekan kalkulator, shift sin sin 1, dia dapat 90. Maksudnya jawapan kita yang 1 adalah 90. Satu lagi dia dapat negatif 90. Jangan biarkan dia negatif 90. Negatif 90 maksudnya dia ke bawah macam tu. Bermakna sudut tetap daripada kuadran pertama. So jawapannya sebenarnya adalah X 90 dan 270 darjah. Faham? So, ubah yang mana pun tak ada masalah. Saya jadikan cos, tadi Haikal buat dia jadikan sin. Faham? Boleh Faham, tak? cikgu. Boleh. Okey, kita cuba satu lagi soalan. Soalan C, cuba. Make error dua-dua ya, salah salin soalan. Tu Akil buat macam saya tadi. Betul lah tu Akil. Sampai situ kan Akil. Jadi Akil dapat shift cos kosong. Kan Akil? Shift cos kosong. Jadi Akil akan dapat jawapannya ialah berapa dapat? 90. Ya, 90. And then kalau 90 tu dia macam ni. Kalau awak dapat jawapannya kosong, bermakna dia dengan 180 dan 360. Kalau 90, dia sama juga dengan 270. Macam tu. Okey, betul lah tu.
Okey, Aikan. Kat situ dia ada sign positif dengan negatif kan, Aikan? Jadi maksudnya jawapannya akan ada dekat semua kuadran. Sign positif dekat kuadran 1 dengan 2. Sign negatif kat kuadran 3 dengan 4. Macam tu. So ada X dia ada 4. Tapi kat sini bukan 4 lah sebab kalau sign shift sign 1 dapat 90 kan? Tapi dia negatif kan? Bermakna 270. Yang itu betul 270. Aikal buat yang 19.47. Aikal kena buat satu lagi dekat sini 19.47. Tapi jawapannya dari sini 180 tolak 19.47. Faham tak? Sebab ada 3 jawapan lah. Yes. Oh. Sepatutnya 4 tapi sebab dia 90 negatifnya adalah 270 dekat tengah-tengah tu. Faham? Betul dah tu, cantik dah tu. Okay, go. Cikgu. Ya. Kalau untuk yang negatif 1 tu, 1 je jawapan. Kalau negatif 1 sebenarnya, sebenarnya kan dia negatif. Bila dia negatif, maksudnya dia kat kuadran 3 dengan 4, betul? Tapi sebab reference angles dia 90 darjah. Dia kat tengah-tengah. So, dia cuma 270 lah. Tapi kalau lah contohnya Eka dapat 40 darjah. Bermakna kat sini 40, dekat sini 40. So, jawapannya tetap dari kuadran pertama 180 tambah 40. Jadi 220. Satu lagi 360 tolak dengan 40 dapat 320. Faham? Faham tak? Maknanya dekat kuadran ketiga dengan kuadran keempat dia dua-dua dekat 90. Ya. Dalam kes ini sebab dia dekat 90 kan tengah. Maksudnya kalau 90 kan dua-dua kat tempat yang sama. Jadi satu jawapannya lah. Okay, go. Okay, dah nampak kan? Dan sebenarnya penyelesaian sebenarnya lebih mudah. Jadi tipsnya samakan dia. Sebab dia nak jadi macam, dia macam kuadratik lah. So you tengok ni. Tengok soalan nombor 6. Nombor 6, second dengan tangent. Nak ubah tangent ke ubah second? Second. Second apa dia? 1 tambah tan kuasa 2 theta. Yes, dah jadi tan semua. Nampak? Bila dah jadi tan semua, dah boleh selesaikan. Nampak? Okay? Nampak? Kan sebab dia kat sini second. Second jadi 6, 1 tambah tangent. Kuasa 2x. Tolak 13 tangent x sama dengan kosong. Dah jadi tangent. 6 tambah 6 tangent kuasa 2x tolak 13 tangent x sama dengan kosong. Dah jadi semua tangent. Kuasa 2-nya dah positif. Simplify boleh? Dah tak boleh sebab sini 13. Tekan kalkulator EQN. Nampak? Nampak, Ego. Okey, boleh? Orang lain? Orang lain senyap je ni. Saya harap okey ya? Tak apa, nanti awak tengok balik yang record ni. Awak kena tengok tau. Ni korang tak tengok, lepas tu nanti lupa. Jangan, sebab saya ada buat grup yang budak SBP, MRSM tu hari tu. Kesian dia orang. Saya ajar yang form 5. Laju. Okey. Habiskan syllabus form 5. Habis. Saya bagi test. Terduduk dia orang buat. Sebab form 4 lupa, habis, hancur berkecai. Sekarang saya buat revision balik daripada form 4 pula. Okey, you tengok soalan E. Soalan E sebab lain sikit. Jadi kalau awak tengok cosecant. Cosecant kalau tengok dekat hukum dia 2. Cosecant adalah 1 tambah cotangent kuasa 2. Cot X. Tambah ke tolak tu soalan dia? Tolak. Sorry. Tolak 3 cot X. Tolak 1 sama dengan kosong. Darat dalam 2 tambah 2 cot kuasa 2x tolak 3 cot x tolak 1 sama dengan kosong.
Okey. Jadi selesaikan 2 kod kuasa 2x. Ni dah ambil. Okey, tolak 3 kod x 2 tolak 1 tambah 1 sama dengan 0. Dah tekan kalkulator EQN. Tekan kalkulator EQN, awak dapat dekat sini adalah kod. Kod, awak dah apa tekan kalkulator? Berapa? Tutup aircon. Jangan cikgu. Okey. Sekejap. 1 dengan 1/2. 1 dengan 1/2. 1 dengan 1/2. Okey. So, you tengok kat sini, you akan dapat kat sini adalah kod x tolak 1. 2 kod x tolak 1 sama dengan 0. You check. Okey, check. Okey, semua betul. Tapi you tengok dekat sini kod. Tak ada kalkulator nak tekan shift kod. So ingat, sebab tu saya tunjuk soalan ini. Kod is 1 over tangent x equals to 1. 1 over tangent x equals to 1 over 2. Kita nak kena tekan tangent. Kita kena tekan sin. Kita tekan cos. Tak ada cos second and cos second. Bermakna sini selesaikan jadi tangent x equals to 1 and tangent x equals to 2. Barulah tekan kalkulator shift tangent. Berapa ni? Shift tangent 1. Berapa sudutnya? Ah, 45. 45. Tangent positif bermakna di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Sini letak 45, sini letak 45. Yang ini shift tangent 2. 63.43. Dia pun positif. 63.43. 63.43. Jawapan di mana? Jawapan dia mesti daripada kuadran pertama sampai garisan. So jawapannya 45 darjah. Dari kuadran pertama sampai ke garisan. So jawapannya adalah 225 darjah. So yang ini di sini dan ini di sini. So kamu ada 4 jawapan. Faham? Faham cikgu. Okay, so saya stop di sini. Okay, sampai sini saya stop. Kalau awak tengok yang seterusnya nanti, dia sebab trigonometri ni memang banyak formula. Tapi sebenarnya bila dah habis ni nak jawab soalan tu tak adalah susah sangat pun. Tapi kalau awak tengok ni nampak tu formula lagi. Kita ada 2 kelas lagi untuk bulan 8. Kan sebabnya hari tu kita tak buat kelas, minggu lepas kita tak buat. Nampak tak? Saya dah katakan kita jumpa bukti lagi. Ada bukti balik. Tapi konsepnya kalau awak dah tahu nanti bukti ni awak dah tak ada masalah. Dah habis bukti, awak nampak penyelesaian balik. Kan saya kata tadi kan? Awal-awal saya dah cakap. Lepas ni awak jumpa lagi bukti, selesaikan. Lepas tu, itulah dia saja. Habis. Faham? Okey, tak apa. Jangan give up. Awak cuba buat. Kan? Then, kenalah buat latihan. Tak ada cara lain. Tolong. Sebab saya nak semua orang dapat A. Awak dah alang-alang kan? Kelas malam siang kat sekolah. Malam tuition lagi. Ini belum lagi belajar apa-apa lagi. Kelas tambahan kat sekolah lagi. Banyak sangat awak buat. So, tolong buat betul-betul. Tolong buat latihan. Kena banyakkan latihan. Dan modul yang saya bagi ni memang daripada yang mudah sampai ke soalan SPM. Dia tak payah beli buku pun. Cukup dah sebenarnya ni. Sebab tu saya tak guna lain. Saya scan juga buku ni sebab dia memang soalan yang ikut sukatan buku teks lah. Boleh? Okey? Boleh. Okey, kita jumpa. Hari Ahad ni hari tu kata minta locus kan? Buat locus dengan persamaan kan? Betul tak? Kan Syed? Betul Syed? Syed tidur dah ke? Ya cikgu, ada.
Said itu semangat. Lepas tu senyap dah sekarang Okay. So jumpa Ahad nanti insyaAllah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay, asyik go. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama.